Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang berbahagia, pengarah Pusat Pengajian Teras dan yang berbahagia pengarah program Kalam Mufid. Selamat datang kepada semua para pensyarah dan para pelajar, dan selamat datang juga kepada penceramah kita Dr. Abdullah Jalil dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Okey, untuk pengetahuan doktor dan para pelajar semua, Kalam Mufid ni adalah program berkala lah dari PPT berkaitan dengan nakli dan akli, integrasi nakli dan akli mengikut kepakaran pensyarah, bidang kepakaran pensyarah lah. Okey, dan sebelum kita mula topik hari ini, saya perkenalkan sedikit lah berkenaan dengan latar belakang penceramah. Penceramah kita adalah Dr. Abdullah Jalil dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat, iaitu pensyarah kanan dari USIM. Rasanya semua dah kenal lah, dah mengenali dan sedia maklum dengan Dr. Abdullah Jalil. Latar belakangnya adalah berkaitan dengan Islamic Finance dan Islamic Banking and Finance. Kalau tengok kat sini banyak latar belakangnya berkait dengan bidang berkaitan dengan syariah, muamalat lah. Dan untuk lebih lanjut lagi berkaitan dengan Dr. Abdullah Jalil ni, mungkin Dr. Abdullah Jalil boleh kongsi sedikit lah berkaitan dengan latar belakang beliau. Cuma secara umumnya beliau merupakan antara pakar lah dalam bidang ekonomi dan muamalat, ekonomi Islam. Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan penceramah kita berkaitan dengan lima ilmu berkaitan dengan kebijaksanaan syariah. Dipersilakan Dr. Abdullah. Baik, terima kasih. Suara saya clear? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin amma ba'd. Pertama sekali yang saya hormati dan juga guru dan sahabat lah, Profesor Madya Dr. Abdul Manan Ismail. Saya kenal beliau sejak Dewa Jordan lagi lah, sampai ke sekarang. Baik, alhamdulillah. Dan yang dimuliakan juga saudari Puan fungsi majlis, Puan Khadijah Muda, dan semua para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang yang berbahagia ini, apabila saya diminta untuk berkongsilah sedikit berkenaan dengan integrasi akli-nakli ini, jadi adalah beberapa tajuk yang datang ke minda saya, dan maka saya cubalah perkenalkan framework ataupun bagaimana kita nak memiliki kefahaman kebijaksanaan syariah yang kita panggil sebaik-baiknya yang mendalam lah. Tapi saya cuba bawa topik yang pada petang ini dalam bentuk yang boleh difahami oleh walaupun orang bukan daripada bidang syariah lah. Jadi pertama sekali, kalau kita tengok dalam just nak kongsi, kalau saya tengok lah sepanjang penelitian saya, ulama yang paling layak lah, ulama yang paling layak dinamakan sebagai tokoh integrasi akli dan nakli adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan beliau sendiri dikenali sebagai Sultanul Mutakallimin, dikenali sebagai Syekhul Ma'qul wal Manqul. Syekhul Ma'qul wal Manqul. Syekh bagi ilmu-ilmu akli dan syekh bagi ilmu-ilmu nakli. Panjanglah nak membahaskan perkara ni, tapi tak apalah. Ini berkongsian berkenaan integrasi akli nakli. Kemudian kita nak tengok betapa sebenar-benarnya ilmu syariah ni adalah satu ilmu yang sebenarnya kalau kita makin belajar kita akan semakin bijak. Bila kita semakin memahaminya, kita akan semakin tenang, makin luas minda kita, makin lapang minda kita,
bukannya makna bila kita makin belajar syariah ni kita ataupun makin belajar agama makin kita keras, makin kita sempit, makin kita mudah menghukum, makin mudah mencaci orang, menyalahkan orang, bukan macam tu. Jadi sebab itulah di antara topik sebab kenapa saya pilih topik yang tajuk pada petang yang berbahagia ini, 5 ilmu yang berkaitan dengan yang membina syariah intelligence, okey, kebijaksanaan syariah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, siapa yang Allah mahukan kebaikan bagi dirinya maka yufaqihu fid din, maka pasti Allah akan memberinya ilmu, kefahaman dan kebijaksanaan di dalam agama. Sebab maksud al-fiqhu ni al-ilmu bisyai'i wal fahmu lahu wal fitnatu fi. Ilmu tentang sesuatu, kefahaman tentangnya dan kebijaksanaan tentangnya. Jadi itulah maksud fiqh dari sudut bahasanya. Jadi bila kita nak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita kefahaman, kebijaksanaan dalam agama. Jadi sebab tu saya bawa ni lah. Baik. Jadi ini adalah slide saya bagi pada petang yang berbahagia ni. 5 ilmu bagi membentuk kebijaksanaan syariah. Jadi ini kerangka pembentangannya lah. Jadi saya akan terangkan dulu kerangka-kerangka ilmu syariah dan kemudian kita akan pergi tengok 5 ilmu yang pada saya memang pada asalnya ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu teknikal yang dikhususkan kepada para pelajar syariah. Tetapi melihat kepada perkembangan pada hari ini di mana begitu banyak pemikiran-pemikiran yang mencabar dan kadang-kadang kita tengok lahirnya golongan yang terlalu ekstrim, keras, dan dalam masa yang sama kadang-kadang lahir pula golongan yang terlalu liberal, ada yang terlalu tergesa-gesa dalam berfatwa, ada yang terlalu rigid sampai tidak meraihkan perubahan masa, tempat dan zaman ni. Jadi kita tengok pada zaman ni khususnya lah di media sosial, orang-orang yang maaf saya sebut kadang tidak mempunyai pengajian agama yang jelas. Dia hanya belajar sedikit-sedikit tetapi terlalu cepat menghukum. Jadi di sinilah pada petang yang berbahagia ini mungkinlah perkongsian yang nak dilakukan ni adalah supaya kita sebelum kita berani ataupun sebelum kita cepat mengkritik ulama-ulama terdahulu ataupun mengkritik para ulama masa kini, kita kena faham dulu bagaimana kerangka ilmu Islam ini, dan bagaimana ia ada di sana, ada yang apa kita panggil, yang nanti saya akan terangkan kenapa saya tekankan ke ilmu-ilmu ini supaya sekurang-kurangnya, sebab saya masih ingat pusat akli-nakli apabila cadang nak mencadangkan supaya modul-modul seperti maqasid syariah, usul fiqh, qawaid fiqhiyah diperkenalkan kepada staf-staf USIM. Tapi ada beberapa topik yang mungkin tertinggal, antaranya siasat syariah yang bagi saya juga agak penting untuk kita memahami perubahan hukum, dasar-dasar yang mungkin dulu tak ada. Lepas tu yang penting juga kita nak faham contohnya berkenaan dengan apa yang kita panggil sunnah kepimpinan. Ada perkara yang Rasulullah buat sebagai seorang pemimpin yang sesuai pada rakyat dan masyarakat pada zaman tersebut. Kemudian apabila rakyat dan masyarakat dan maslahah telah berubah, maka para sahabat mula membuat hukum yang berbeza. Bukan kerana para sahabat itu tidak faham ataupun membuat bid'ah, tidak. Tetapi para sahabat memahami di sana ada sebab kenapa Rasulullah SAW melakukan sunnah tersebut ataupun melakukan hukum tersebut. Kemudian bila suasana dah berubah, maka perlukan kepada polisi pendekatan yang berbeza. Baik, kita mulakan dulu dengan pendekatan apa itu kerangka ilmu syariah. Baik. Jadi ini ilmu-ilmu syariah. Saya bahagikan ilmu-ilmu syariah ni kepada tiga. Pertama, ilmu masdar, ilmu sumber.
Ilmu sumber iaitu ilmu berkenaan dengan Al-Quran, dengan wajah-wajah qiraatnya, dengan sanadnya, dengan resamnya, macam-macam lah. Kemudian berkenaan dengan tarik riwayatnya, kemudian berkenaan sunnah ni pula ada macam-macam lah. Khususnya di sini lah sunnah ilmu riwayah lah. Kemudian asar ni biasanya ditujukan juga pada hadis, tapi ada juga yang menunjukkan bersahabat, dan sebagai ulama menggunakan asar ni dalam erti kata yang lebih luas, iaitu merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para salafus soleh di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bahkan mereka menjadikan perbuatan mereka itu sebagai hujah. Contohnya kita kata amalan talqin, disebut amalan talqin telah tersebar pada zaman tabi'in. Amalan membaca Al-Quran di kubur, contohnya telah dimulakan di zaman para sahabat lagi oleh kaum Ansar. Jadi perbahasan ni panjang lah. Maksudnya sebab tu bila kita nak memahami khilaf para ulama ni, kita tidak cukup dengan hanya merujuk pada hadis. Kita kena juga tengok sebenarnya ni kerja ulama lah, kena tengok juga riwayat-riwayat asar dan sebagainya. Dan kemudian sirah berkenaan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarikh ni pula kena ilmu sejarah daripada kalau nak cerita zaman Nabi Adam ataupun kalau kita tengok daripada Rasulullah sampai ke zaman sekarang ini. Kemudian al-ash'ar, syair Arab yang disebut bahawa Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menghafal sampai 120,000 bait syair semata-mata untuk memastikan bahawa bahasa Arab Al-Quran dan Sunnah itu difahami dengan makna yang fasih, dengan makna yang fasih. Kemudian ilmu nasab, macam antara orang yang pakai ilmu nasab ni adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga antara yang pakai ilmu nasab. Jadi itu ilmu sumber, dan ilmu sumber ni sebenarnya ilmu para ulama. Maknanya masyarakat awam mungkin tak perlulah sampai belajar mengorek sampai habis. Tapi siapa yang mahu menjadi ulama, mereka perlu ada asas dalam setiap ilmu inilah. Okey, baik. Kemudian ada ilmu alat dan ilmu manhaj. Ilmu alat dan ilmu manhaj. Dan ilmu alat ni sebenarnya adalah ilmu para ulama ataupun ilmu yang perlu ditekankan oleh mereka yang menuntut ilmu. Siapa yang nak menuntut ilmu, maksudnya dalam perjalanan untuk menjadi seorang ahli ilmu, dia mesti menguasai ilmu alat dan manhaj. So di sini sebahagian lah yang terlintas yang sempat saya letak di sini. Pertama pastinya ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni adalah asas segala ilmu Islam. Asas segala ilmu Islam, maknanya ilmu-ilmu syariah ni sebenarnya dia punya kita panggil kekuatan dia, roh dia sebenarnya pada kekuatan bahasa Arab. Semakin kuat seseorang itu dalam bahasa Arab, maka semakin dalam pemahamannya terhadap syariah. Kemudian ada ilmu usul fiqh, ada ilmu maqasid syariah, ilmu qawaid fiqhiyah, sejarah pensyariatan dan perkembangan mazhab. Kemudian ada ilmu siasah syar'iyah. Jadi ilmu ni yang saya akan cuba bentangkan secara general, dan pada pandangan saya, walaupun macam saya sebut, asalnya ilmu-ilmu ni adalah untuk para ulama, tetapi khususnya pihak USIM, kalau pihak USIM mahu memperkasakan dan kita panggil mengukuhkan kefahaman syariat di kalangan staf-staf USIM, maka perlu ditedahkan. Bukanlah untuk menjadi pakar dalam bidang-bidang ini, sebab satu-satu bidang ini semuanya yang berat-berat. Biasanya kalau subjek-subjek ni macam kita panggil macam contohnya maqasid syariah ke qawaid fiqhiyah ni, ini kalau belajar dekat fakulti syariah ni mungkin tahun 3 tahun 4. Maksudnya subjek-subjek yang tinggi-tinggi lah. Mungkin kalau nak masuk fiqh muqarran dan sebagainya lagi panjang lah. Jadi bagi saya ni 5 ini perlu didedahkan kepada sesiapa masyarakat awam yang ingin memahami keluasan syariat dan dapat mengapresiasi ataupun dapat menghargai kenapa perbezaan mazhab berlaku, kenapa perbezaan bacaan ini berlaku. Dia kena faham ini. Kalau tidak, dia akan, maaf saya sebut, belajar agama dan hanya tahu satu pandangan, kemudian cepat menyalahkan yang lain. Kemudian zaman sekarang ni kita ada haukamah syar'iyah ataupun kita panggil tadbirus syariah, ataupun syariah governance. Macam mana kita nak mengimplementasi syariah dalam pengurusan sesebuah organisasi,
Kemudian ada teori-teori fiqh, kemudian ada fatwa. Fatwa lebih khusus berbanding dengan usul fiqh. Kemudian ada ulum Quran ataupun usul tafsir. Kemudian ada ulum hadis, kemudian ada ilmu mantik. Ilmu mantik ni ilmu logik, dia bukan ilmu mantik ni ilmu logik yang telah dipisahkan daripada falsafah. Falsafah lain. Ilmu mantik ni adalah ilmu logik yang bersifat akliyah, macam kita kata bersifat matematik lah kita kata. Dia bukan bersifat falsafah. Falsafah dibahas lain pula. Kemudian dan di sana ada falsafah Islam. Kemudian ilmu falak syar'i ataupun astronomi Islam. Beza, astronomi bukan astrologi. Kemudian ilmu bahas dan munazarah. Itu ilmu kalau nak kita dulu ulama' dulu memang selalu buat muzakarah dan sebagainya. Maka mereka menyusun adab-adab ataupun metodologi untuk kita membincangkan. Ada mukadimah yang disepakati, ada mahalin niza' dan sebagainya, tu ada kaedah-kaedah dia dan adab-adab dia. Kemudian tahqiq kitab zaman sekarang ni penting juga kerana banyak buku-buku masih lagi dalam bentuk manuskrip. So ada pengkajian tentang untuk kita panggil menerbitkan kitab ni dalam bentuk yang moden, tanpa mengurangkan ataupun menyelewengkan makna ataupun kandungan kitab tersebut. Kemudian research metodologi, kaedah penyelidikan ni juga adalah salah satu. Dan zaman sekarang ni mungkin ada nak tambah lagi alat dan manhaj, macam kita kata contohnya syariah, artificial intelligence, ada macam-macam lagi aspek-aspek yang bagi saya ilmu alat dan manhaj ni dia bukan bicara tentang hukum, dia bicara tentang manhaj pembinaan hukum ataupun pelaksanaan hukum dan sebagainya. Jadi dia boleh bertambah dan sebagainya. Maka ini adalah ilmu alat dan manhaj yang sebaik-baiknya lah, bukan sebaik-baiknya, walaupun sebagai masyarakat awam mereka kalau dapat pendedahan dalam perkara ni, mereka akan jadi lebih luas ufuk pemikiran, pandangan dan sebagainya lah. Bila kita luas kefahaman kita punya sikap pun akan berbeza. Kita punya sikap pun akan berbeza. Baik. Kemudian di sana kita ada ilmu amal. Di sana kita ada ilmu amal. Ilmu amal ni inilah yang wajib ke atas para mukallaf. Ilmu amal ni lah yang kita kata ilmu yang wajib ke atas para mukallaf. Dan mukallaf tu syarat asasnya Islam baligh berakal. Itu asasnya lah. Baik. Kemudian ilmu akidah ni ada sebenarnya, kalau nak bincang panjang lagi, dia ada dua peringkat lah. Ilmu akidah kita panggil tauhid istidlal, tauhid akal, ataupun dengan kita panggil ilmu tauhid syuhud, yang lebih mirip kepada perbahasan dalam ilmu tasawuf. So ini ada pembahagian. Biasanya ulama bahagi bertiga: ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara ghaib. Tapi saya tengok banyak juga ulama yang membahagikan berempat, iaitu kita kena kenal apa itu alam makhluk, itu apa itu jisim, apa itu jirim, apa itu jauhar, apa itu makan, apa itu zaman, apa itu kaif, apa itu macam-macam lah Jadi bila kita kenal makhluk, apa itu makhluk, maka kita fahamlah bahawa Allah SWT tidak menyerupai makhluk. Ini setengah orang bila dia tak belajar tentang apa itu makhluk, dia menyangka Allah itu mempunyai sebahagian dari sifat-sifat makhluk. Contohnya kita kata makhluk ni sifat jisim ni, sifat dia ada kulli, ada juz'i. Contohnya dia murakkab, kita panggil dia ada bahagian kecil, ada bahagian besar, bahagian keseluruhan. Jadi maha suci Allah daripada semua-semua begitu. Jisim dia sama ada dia bergerak ataupun diam. Allah tidak boleh disifatkan dengan bergerak, Allah tak boleh disifatkan dengan diam. Macam-macam lagi lah. Jadi bila kita tak kenal makhluk, maka ditakuti kita menisbahkan sifat makhluk pada Allah SWT. Baik. Kemudian ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu yang saya rasa saya tak perlu boleh panjang di sini. Dulu ulama bahagikan secara kita panggil 4 rubuk fiqh, ibadat, muamalat, ada munakahat. Okey, kemudian ada pendekatan terkini yang saya ambil pembahagian ni daripada Syekh Wahbah Zuhaili. Ada, kalau kita tengok sebagai ulama bahagi pada 7 muamalat, yang Syekh Wahbah Zuhaili dia bagi pada 8. Kemudian maksudnya bab berkenaan dengan penakahat, perkahwinan dengan akad. Madaniyah ni civil law berkaitan dengan akad-akad, kewajipan yang muncul, kewajipan dan tanggungjawab sebagainya, jenayah,
kemudian apa kita panggil pendakwaan, penghakiman, kemudian perlembagaan, kemudian hubungan negara, kemudian ekonomi dan kewangan, dan kemudian ada juga adab. Jadi saya tak perlu bincang banyak contohnya. Baik, kemudian kita ada ilmu tasawuf juga. Ilmu tasawuf ni kalau yang saya belajar lah, dia ada 4 peringkat. Ada syariah, ada tariqah, ada haqiqah dan ma'rifah. Okey, jadi yang saya nak kongsi petang ni mungkin di sinilah, di apa kita panggil di bahagian panggil syariah. So biasanya kita akan belajar 7 anggota zahir, lidah, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Kemudian 10 sifat mahmud, 10 sifat hati yang utama lah. Sifat hati banyak. 10 mahmudah, 10 mazmumah, kemudian nafsu, ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kemudian kamilah. Kemudian 7 aqabah yang disebut oleh Imam Ghazali dan kitab Minhajul Abidin. So ada aqabatul ilmi, aqabatul taubah, aqabatul awaid, aqabatul awarid, aqabatul bawa'if, aqabatul qawadih, dan aqabatul hamdi wa syukri. Jadi ini semua adalah perjalanan asas lah, ataupun perbahasan asas yang ada dalam ilmu tasawuf, dan kemudian barulah perbahasannya pada tariqah, kemudian haqiqah dan ma'rifah. Ini perbahasan lain lah, perbahasan sebab yang boleh kita usahakan pada syariah dan tariqah, hakikatnya haqiqah dan ma'rifah ni adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang saya nak fokus pada petang ni adalah usul fiqh, maqasid syariah, qawaid fiqhiyah, sejarah pensyariatan, siasat syariah. Jadi inilah yang yang saya maksudkan dengan ilmu berkenaan dengan ilmu-ilmu yang membina kebijaksanaan syariah, syariah intelligence. Jadi kita kata kalau contohnya kalau orang di luar USIM mungkin banyaknya perbahasan tentang ilmu amal. Jadi orang di USIM ni mungkin dia kena lebih sikit lah. Dia kena lebih sikit pendedahan dia. Dia kena belajar juga ilmu manhaj. Ilmu manhaj banyak. Tapi yang asasnya pada pandangan saya lah, pada pandangan fakir, adalah ilmu-ilmu ini. Walaupun kita kata tak belajar secara pakar, tapi cukuplah kita dapat memahami kerangka asasnya supaya kita memahami kita panggil apa, the architecture, the engineering, the constructions. Okay, di belakang tu kita panggil the back office itu. Jadi tak adalah kita menyangka, dan kita akan appreciate bagaimanakah kita panggil ulama memudahkan bagi kita untuk mengamalkan syariat. Andai kata kita yang nak menggali hukum-hukum ni, dan maka Allah Akbar. Dan sebenarnya dengan ulama lah agama Islam ini terpelihara. Baik. Maka apakah ilmu tersebut? Usul fiqh, maqasid syariah, qawaid fiqhiyah, siasat syariah, dan tarikh tasyrik, ataupun termasuk juga sejarah perkembangan mazhab. Slide saya ni banyak, dan masa kita ni tak banyak lah, tak ada masalah. Kita boleh ringkaskan, cuma petang ni dalam tempoh sejam ni sekurang-kurangnya kita dapat pendedahan apa kerangka-kerangka asas yang ada. Baik. Okay. Kita pertama kita kena beza, macam saya sebut tadi lah, antara hukum syariah dengan manhaj syariah. Sebenarnya hukum ni pun ada banyak perbahasan, ada hukum aqli, ada hukum syar'i, ada hukum adat, dan sebahagian ulama tambah hukum irsyad. Sebagian ulama dia tambah hukum irsyad. So dia kata ada hukum aqli, ada hukum syar'i, ada hukum adah, ada hukum irsyadi. So pembahasan panjang. Kemudian hukum syar'i ini asasnya terbahagi kepada 2, hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Itu belajar, kalau kita belajar kita akan faham lah. Tapi maknanya hukum adalah the end product. Hukum ni adalah apa yang kita tahu, the end product maksudnya hasil yang telah diproses, dibincangkan oleh ulama. Maka ulama bagi kita hukum. Ini amalan. Ini dia hukum dia. Dan kalau nak beramal, ini wad'i dia. Ini syarat dia, rukun-rukun dia, syarat sah dia, manik dia, dan sebagainya lah. Kemudian manhaj syariah ni contohnya kita ada banyak sebenarnya. Ada banyak sungguhlah manhaj syariah ni. Ini sebahagian contoh saja. Dan manhaj pengeluaran hukum. Bahkan manhaj istinbat hukum ni pun ada macam-macam istinbat. Ada istinbat maqasid, ada istinbat apa kita panggil melalui maslahah, ada istinbat melalui qiyas, ada istinbat melalui dalalah dan mafhum dan sebagainya. So manhaj pengeluaran hukum. Ini pun satu manhaj yang sebenarnya berbeza-beza.
antara imam sesuatu mazhab dengan mazhab tu pun berbeza, dan bahkan dalam satu mazhab tu mungkin ada banyak lagi manhaj. Mungkin manhaj apa kita panggil Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli tak sama. Manhaj Imam Nawawi dengan Rafi'i mungkin dalam tahrir mazhab tak sama. Kemudian begitu juga dengan tujuan dan hikmah hukum-hukum syariah. Mungkin setengah membincangkan maqasid syariah ni yang kulli dengan juz'i, yang am dengan khas, maka mungkin ada juga berbeza pandangan. Kemudian ada tema-tema hukum syar'i, iaitu qawaid fiqhiyah. Kemudian manhaj syariahnya juga kita selok-eloknya kita belajar. Kalau kita ada manhajul mufassirin, manhaj ahli tafsir, maka tafsir Tabari begini, tafsir Ibnu Katsir begini, tafsir Alusi begini, kita tahu manhaj. Kemudian begitu juga dengan manhaj al-muhadditsin. Kita tahu Imam Bukhari begini, Imam Muslim begini, Tirmizi begini dan sebagainya. Maka sebab tu bila kita faham tentang perkembangan satu-satu mazhab tu, maka kita akan lebih sangat menghargai lah. Sebab saya nampak sekarang ni masalahnya bila seseorang itu tidak ada latar belakang ilmu agama tentang manhaj ini, maka dia seolah-olah menafikan sumbangan ulama yang beribu tahun ni. Sehingga Islam tu, kalau kita mengikut ulama je selesai banyak isu-isu kita. Baik, kemudian kita tahu dalam madrasah tu ada tokoh kitab manhaj perkembangan, dan madrasah ada macam-macam madrasah dalam ilmu lughah, madrasah dalam ilmu hadis, madrasah dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu fiqh, semua ada tokohnya, ada kitabnya, ada manhajnya, ada marahil perkembangannya, dan kemudian manhaj pelaksanaan dan aplikasi syariah. Ini pun satu dipanggil ijtihad tatbiq lah, ijtihad untuk kita melaksanakan. Ini pun kadang-kadang ada unsur dakwah, dia melihat kepada suasana semasa, melihat kepada kemampuan, melihat kepada practicality, melihat kepada sumber. So macam-macam lah kita akan tengok nanti, insyaAllah. Baik. Kemudian kenapa kita kata pentingnya kita membincangkan tentang syariah intelligence ni? Macam saya sebut, pertama sekali supaya kita tak bersikap ekstrim ataupun liberal dalam perbezaan pandangan. Ini kena hati-hati. Kita maksudnya memang agama Islam ni, syariah Islam ni kita panggil luas, spektrumnya luas. Bahkan kalau kita tengok dalam Mizan Kubra Syekh Imam Abdul Asyarani, dia ada sebut tentang mizan syariah ni, ada mizan takhfif, ada mizan tasydid dan sebagainya. So ada dalam satu masalah mungkin satu mazhab ni lebih luas, lebih lenient, yang ni lebih ketat, tapi dalam masalah yang lain yang ni ketat, yang ni dia takkan ada mazhab yang semuanya longgar, ataupun dia takkan ada mazhab yang semuanya ketat, tak ada. Takkan ada mazhab muktabar yang sifatnya begitu, tak ada. Kalau manhaj yang tak muktabar, ada ekstrim je. Lepas tu kalau setengahnya linear je. Sebab tu kita kena tengok. Kemudian kita mengetahui mana satu sawabit, mana satu mutaghayyirat. Mana satu hukum hakam yang memang tetap tak akan boleh berubah, dan hukum hakam yang boleh berubah-ubah. Kalau dalam muamalat biasanya sawabit ni usul ataupun ahkamul usul. Kemudian mutaghayyirat ni adalah ahkam al-wasail. Maksudnya sawabit ni adalah hukum hakam berkenaan prinsip, dan mutaghayyirat ni biasanya hukum hakam berkenaan dengan wasilah. Macam kita kata hukum hakam berkenaan dengan hukum hakam yang wajib, zakat dan riba contohnya. Ada usul dia. Tapi duit boleh berubah, mutaghayyirat. Dulu duit emas, perak, gangsa, besi dan sebagainya. Sekarang ni duit kertas, kemudian sekarang ni ada lagi duit digital lah. Walaupun perbahasan ini panjang, tapi maknanya ada perkara yang boleh berubah, ada perkara yang tak boleh berubah. Jadi kita tak adalah terlalu longgar, semua benda boleh berubah, dan kita tak adalah kata terlalu rigid, semua benda tak boleh berubah. Kemudian dengan kebijaksanaan syariah ni, maka kita akan hormati para ulama walaupun dalam kepelbagaian mazhab dan perbezaan mazhab. Kemudian memahami kesinambungan pewarisan syariah. Syariah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ia adalah satu bentuk tawarus. Tawarus ni maksudnya apa? Maksudnya satu bentuk pewarisan. Kita memang ambil kefahaman agama ini, amalan agama ini melalui para ulama yang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham, kita belajar kelima-lima ni, kita akan tahu
kesinambungan tu berlaku macam mana. Kemudian mengetahui keluasan hukum syariat, hukum primer dan hukum kontekstual. Ini istilah saya gunalah. Saya mengajar fiqh muamalat. Bila saya tengok dalam fiqh muamalat ni, memang boleh kata banyak hukum mesti tertakluk pada 5 hukum. Macam kita kata kahwin kan, ada orang wajib kahwin, ada orang sunat kahwin, ada orang khilaful aula kahwin, ada orang harus kahwin, ada orang makruh kahwin, ada orang haram kahwin. Tapi hukum asal kahwin sunat. Sebab itu sunnah Rasulullah SAW. Itu dia panggil hukum primer, primary rulings, primary syariah ruling. Okey, tetapi oleh kerana berlaku perubahan pada subjek ataupun pada orang yang nak mengamalkan hukum tersebut, ada variables yang berbeza-beza mengikut keadaan. Maka pada waktu itu hukum juga berubah. Maka ada kalanya hukum boleh berubah daripada hukum yang prime. Dia menjadi, saya sebut sebagai hukum kontekstual. Hukum kontekstual iaitu hukum yang melihat kepada konteks orang tu. Contohnya lah ulama kata ni bahas khilaful aula bagi Imam Nawawi berkahwin. Imam Nawawi disebut, kita tak kata dia makruh berkahwin ataupun, tapi kita kata khilaful aula. Ulama kata khilaful aula, maknanya dia berkahwin pun baik, tapi dia tak berkahwin tu lebih baik. Kerana apa? Kerana dia telah dapat menyumbang, dia dapat meluangkan sepenuh masanya untuk menyumbang kepada umat Islam, yang kita dapat rasa kesannya sampai pada hari ini. Bahkan sebenarnya mazhab Syafi'i tersusun dan terpelihara dengan begitu jelas, bahkan disebut bahawa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling jelas dalam membezakan antara qaul imam dan qaul ulama mazhab, berkat Imam Nawawi sehingga dia disebut sebagai pengasas kedua mazhab Syafi'i lah. So kesan sumbangan dia dan terlalu besar lah, nak cerita sangat dalam dunia Islam ni kan. Jadi sebab tu ulama kata khilaful aula, maksudnya Imam Nawawi ni ulama kata bahas tentang hukum kahwin dia bukan masalah baik buruk. Sebab tu kadang-kadang kita lihat di sana setengah orang dia sempit pemikiran dia. Dia bahas hukum tak sunnah bid'ah. Maksudnya tak baik buruk. Bukan. Ada kalanya banyak perbahasan berkenaan dengan mana baik, mana lebih baik. Mana fadil, mana afdal. Mana ahsan, mana hasan. Okey, dia bukan masalah mana sunnah, mana bid'ah. Okey. Dia banyak perbahasan di luar sana, mana lebih baik dan mana yang baik. Jadi kita dan bila kita faham ini, kita akan lapanglah dada kita, lapang minda kita, dan kemudian kita menyerahkan ilmu kepada ahli-ahlinya. Jadi bila kita faham tentang usul fiqh, kita faham tentang maqasid syariah, kita faham qawaid fiqhiyah, kita faham tarikh tashmi', kita faham siasat syariah, maka kita akan dapat tengok, oh sebenarnya setiap ilmu agama ni ada ahli-ahlinya yang kita kena serahkan kepada mereka. Maka sebab tu saya sebut tadi, ilmu yang perlu ditumpukan oleh orang awam sebenarnya ilmu amal. Ilmu untuk beramal dengan syariat. Kerana apa? Kerana perbahasan ilmunya, ijtihadnya yang dalam-dalam tu telah pun dimudahkan oleh para ulama yang layak, yang muktabar. Maka orang awam ni mudahnya kerjanya adalah beramal dengan apa yang telah diberi panduan oleh para ulama muktabar. Cuma zaman sekarang ni kita tengok orang awam pun sebahagiannya lah terfitnah untuk menyalah-nyalahkan ulama, untuk menyempit-nyempitkan amalan dan sebagainya. Baik, jadi kita tengok satu persatu lah insya-Allah secara umumnya, dan mungkin saya tak sempat nak letak setiap apakah kebijaksanaan yang akan terhasil dengan setiap pengajian kita bagi ilmu-ilmu ini. Tak sempat saya nak masukkan. Jadi saya akan huraikan dari segi, saya akan bagi kerangka, kemudian kita akan hurai apa kesan kalau you belajar usul fiqh, apa kesannya, you belajar qawaid, apa kesan. Okey, baik, insya-Allah. Maka kita pergi pada usul fiqh terlebih dahululah. Jadi secara mudahnya ilmu usul fiqh ni adalah ilmu berkenaan dengan pengeluaran hukum lah. Kita ada sumbernya, kita ada prosesnya, kemudian ada hasilnya. Kemudian maksudnya saya tak perlulah panjang lah, just nak show apa kita panggil dia punya framework saja. Okey, maka prosesnya bukan dilakukan oleh semua orang. Proses untuk mengeluarkan hukum ni mesti dilakukan oleh orang yang telah mencapai tahap ijtihad. Dan kita akan tengok nanti kategori-kategori mujtahid. Jadi kalau kita faham ini pun sebenarnya kita dah faham dah. Oh, sebenarnya kita ni, orang awam macam kita ni tak layak untuk mengeluarkan hukum. Bahkan
boleh jatuh dosa besar. Man fasara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pandangannya sendiri, dia sedangkan dia tak layak, maka Rasulullah kata falyatabawwa, maka hendaklah dia mengambil tempatnya dalam neraka. Hendaklah dia mengambil tempatnya dalam neraka. Begitu. Jadi bukannya orang yang berhadis palsu je yang Rasulullah hancam tak duduk dalam neraka ni. Antaranya juga ialah orang yang mentafsir Al-Quran dengan pandangannya sendiri. Waliyahzubillah, takut. Dan seperti mana kita tahu, Imam Syafi'i meletakkan As-Sunnah bersama dengan Al-Quran. Begitu juga kalau tafsir Al-Quran ikut As-Sunnah, apa kita panggil, dengan tanpa kelayakan, ditakuti akan merosakkan agama. Orang yang mentafsir agama tanpa kelayakan, orang yang mentafsir agama tanpa manhaj yang muktabar, dia akan merosakkan agama. Baik, kita faham itu, proses usul fiqh. Kemudian ni komponen usul fiqh. Komponen usul fiqh ni kita dah tengok tadi, ada mujtahidnya, ada sumbernya, ada kaedah ijtihadnya, dan kemudian tempat hukum. Ni tempat hukum ni yang kadang-kadang agak sukar. Mahallul hukmi ni kadang-kadang sukar sebab dia kadang-kadang bukan kadang-kadang, ada kalanya dia memerlukan kepada selain daripada mujtahid, iaitu kita panggil ahlul khibrah wal ikhtisas. Ahlul khibrah wal ikhtisas ni adalah orang berkepakaran dalam subjek hukum, tempat hukum. Macam contohnya kita nak bahaskan tentang penggunaan vaksin. Contohnya, kita perlu merujuk mujtahid, dia tak pakar vaksin. Dia merujuk kepada pakar vaksin. Begitu juga kalau dia nak buat hukum tentang pembedahan. Satu orang contohnya ada berlaku persenyawaan luar rahim. Maka doktor apa kita panggil, dia nak gugurkan kandungan dia. Okey, dia nak gugurkan kandungan dia. Maka siapakah yang mempunyai kelayakan untuk memberi persaksian bahawa pengguguran tersebut perlu untuk menyelamatkan nyawanya? Ataupun kalau dia menggugurkan tu boleh membahayakan nyawanya sendiri, lebih daripada menggugurkan. So siapa yang doktor lah, doktor bidang tersebut lah. So ada masanya begitu ya, ekonomi. Ekonomi. So ada kalanya, maksud tu yang ulama kata, ada kalanya hukum syar'i itu tidak diputuskan oleh ahli ijtihad. Tapi ahli ijtihad tu dia meletakkan dawabit, kemudian yang meletakkan sama ada benda tu baik ke mudarat ke, boleh tak boleh, adalah ahlul khibrah wal ikhtisas. Orang yang mempunyai kepakaran, pengalaman dalam bidang tersebut. Kemudian bila dah lahir hukum syar'i, barulah maka diamalkan. Sama ada diamalkan oleh orang awam ataupun muqallid. Ni pembahasan panjang lah, saya tak nak masuk lah. Kita panggil darjat muqallid ni macam mana. Ada sebagai ulama kata darjat min darajatil faqih, apa itu panjanglah pembahasan dia. Cuma maknanya kita nak kata di sini ialah ada kalanya, bukan ada kalanya, memang banyak keadaan, khususnya zaman sekarang ni, kita perlu mendapat pandangan daripada ahli kepakaran dalam bidang tersebut sebelum kita boleh membahaskan hukumnya. Kemudian kita kena luas lagi pemandangan. Kita kata dalil syariat ni pun sebenarnya bukan Quran Sunnah saja. Dalil syariat ni yang kita kumpulkan di sini, ada kitab saya baca 19, ada banyak lagi. Jadi saya nampak yang ulama sebut, kita panggil 4 mazhab khususnya, ni yang ada 14. 4 yang disepakati. Qiyas ni ditolak oleh mazhab Zahiri, tapi sebagai ulama kata apabila mazhab Zahiri menolak qiyas ataupun ijtihad dia yang menolak qiyas itu, tak dia mikir kerana itu macam terlalu lemah lah, terlalu lemah. Jadi yang asasnya adalah Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Kemudian ada qaul sahabi, ada istishab, ada istiqra', ada al-akhdhu bi aqalli ma qila. Jadi empat dalil ni diterima oleh mazhab Syafi'i. 4 dalil ni diterima oleh mazhab Syafi'i. 4 yang atas ni memang jelas itu mazhab Syafi'i. Kemudian yang 8 ni adalah mazhab Syafi'i. Kemudian istihsan adalah yang masyhur mazhab Abu Hanifah, mazhab Mursala masyhur, mazhab Malik, Ahmad Ahli Madinah masyhur, mazhab Malik Saddu Zari'ah juga diterima oleh banyak ulama. Kemudian uruf dan syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Jadi bila kita nak kata sesuatu masalah tu tak ada dalil, bila kita nak claim satu-satu masalah tu tidak ada dalil, seolah-olah kita telah merujuk kepada 14 dalil ni. Itu bukan mudah tu. Contohnya ambil dalil istiqra'. Ambil dalil istiqra', ambil macam mudah.
kenapa mazhab Syafi'i tak kata solat witir tu wajib? Kenapa? Sedangkan Rasulullah tak pernah tinggal pun solat witir ni. Tapi sebab tu mazhab Hanafi kata wajib. Ada beberapa dalil, tapi antaranya istiqra'. Mazhab Syafi'i kata oleh kerana kalau kita istiqra' ataupun kita tengok secara keseluruhan dalam amalan solat Rasulullah takkan solat fardu di atas kenderaan. Rasulullah akan solat fardu mesti turun daripada kenderaan. Jadi pernah Rasulullah sembahyang witir di atas kenderaan, menunjukkan itu bukan wajib berdasarkan dalil istiqra'. Ada macam-macam lagi, contohnya dalil istiqra'. Kenapa babi yang tak ada dalil, maksudnya tak ada dalil yang soreh, kenapa kita kata dia najis mughalladhah? So berlaku khilaf kan. Kita pun tahu bagaimana nak mencuci najis babi ni. Adakah dengan cara kita mencuci air liur anjing pun berbahasa panjang juga kan. Adakah mazhab Maliki bagi dia itu ta'abbudi, bagi kita itu adalah najis, jelas kena basuh dengan 7 basuhan, satu daripada air tanah dan sebagainya. Jadi kenapa? Sebab bila ulama istiqra', ulama kata hukum ahkam babi ini lebih berat, mazhab Syafi'i lah khususnya. Hukum ahkam babi ni kalau kita tengok secara keseluruhan dia akan lebih berat daripada hukum anjing. Nabi Isa turun nanti pun akan hancurkan semua babi-babi. Babi tak dibenarkan bela, Jadi ulama kata walaupun tidak ada dalil soreh bahawa babi itu seperti anjing dari sudut mantuk, dari sudut lafaz hadis, tetapi kenapa kita kiaskan dan kita panggil dia kias aulawi lah, kias yang lebih utama berbanding dengan anjing, kerana berdasarkan dalil istiqra' hukum ahkam babi lebih berat daripada hukum ahkam anjing. Maka kita kiaskan pada anjing. Bahkan kalau saya nak tambahkan lagi, sebenarnya sains moden membuktikan pandangan mazhab Syafi'i ini lebih tepat. Kerana apa? Kerana babi ni dalam ilmu sains pun, zoologis pun disebut sebagai the dirtiest animal on earth. Babi ni disebut sebagai binatang paling kotor atas muka bumi ni. Jadi kias kepada keberatan najis anjing tu antaranya dalilnya al-istiqra'. Jadi saya kata begini, kenapa? Kerana di luar sana ada golongan dia kata tak ada dalil. Dia kata tak ada dalil. Babi ni perlu basuh dengan 7 kali basuhan satu kali dengan tanah. Bukan tak ada dalil, sebenarnya mereka tak tahu apa itu dalil. That's the problem lah. Sebab kita kata ada 14 dalil, ada macam-macam dalil, maka kita akan faham kenapa mazhab Syafi'i begini dan sebagainya. Baik. Okey, kemudian kita ada kategori-kategori mujtahid, dan yang kita panggil sebab masa singkat ni kita tak apa, maksudnya contohnya mujtahid mutlak mustaqil. Ini macam imam 4 mazhab lah. Kemudian kita ada mujtahid mutlak yang tidak mustaqil. Okey, macam anak murid Imam Syafi'i seperti Imam Buaiti dan Imam Muzani. Mereka keahlian ijtihad mujtahid mutlak, tapi mereka tidak mempunyai kaedah ijtihad mereka sendiri. Sebab tu bila mereka berijtihad tanpa mengikut mazhab Imam Syafi'i, kaedah Imam Syafi'i, maka tidak dinisbahkan kaul mereka kepada mazhab Syafi'i. Kemudian kita ada mujtahid muqayyad ataupun dia panggil mujtahid mazhab ataupun kita panggil ashabul wujuh. Kemudian kita ada mujtahid tarjih ataupun kita panggil yang menyaring. Pandangan-pandangan panjang ni nak cerita. Kemudian ada yang utamanya Imam Rafi'i dan Nawawi. Kemudian di peringkat-peringkat bawah tu kita ada mujtahid fatwa seperti Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian kita ada kategori-kategori ijtihad. Kemudian kita ada faham siapa yang boleh bertaklid, siapa yang tidak bertaklid. Jadi apa faedahnya bila kita faham tentang usul fiqh? Bila kita faham tentang usul fiqh, maka kita fahamlah sebenarnya untuk kita mengatakan ulama itu tidak mempunyai dalil bukan hampir mustahil, bagi saya mustahil. Kita tak akan semudah-mudahnya akan kata tak ada dalil. Kalau kita faham apa itu usul fiqh, kita tak akan kata ulama mengeluarkan hukum tanpa dalil. Mustahil. Isu dia sebenarnya lebih pada kita yang tak mampu nak faham dalil. Jadi sebenarnya usul fiqh ni juga adalah jalan untuk ulama memahami bagaimana beramal dengan syariat. Kalau kita tak ada mazhab,
kita takkan tahu punya apakah kadar minimum yang sah dengannya solat kita, yang sah dengannya wuduk kita. Wuduk saja berbeza di kalangan para ulama, kan? Imam mazhab Abu Hanifah kata 4 saja, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala dan juga basuh kaki. Mazhab Syafi'i tambah lagi wajib niat dan juga wajib tertib. Kerana mazhab Syafi'i kata waw dekat wamsahu bi ru'usikum tu, itu waw tu adalah waw yang menunjukkan kepada tertib. So ada macam-macam perbahasan. Bahkan usul fiqh ni sangat dekat kaitannya dengan bahasa Arab. Sangat dekat kaitan dengan bahasa Arab. So itulah supaya kita faham, okey, maknanya ulama yang telah membina hukum ni telah melalui proses yang begitu panjang, dan apa yang kita beramalkan dengan hukum hakam syariah ni bukan kita beramal dengan pandangan ulama. Tak, ulama tugasnya hanyalah menyingkap hukum, bukan mencipta hukum. Tidak, ulama tidak mencipta hukum kerana satu-satunya yang berhak membuat hukum ni Allah. Ulama cuma menyingkap hukum Allah pada sesuatu perkara. Baik, kita pergi pada maqasid syariah. Maqasid syariah ni pun panjang juga, tapi maknanya kita ringkaskanlah. Kita ringkaskan. Ada 3 peringkat perbahasan maqasid syariah. Itu objektif syariah. Apakah tujuan ataupun hikmah perbahasan banyak illah lah, macam-macam lah di sebalik hukum hakam syariat. Dan orang yang mula-mula membahaskannya secara dalam dan teliti adalah Imam Ghazali, dan saya bersetuju dengan apa kita panggil dengan ulama mengatakan bahawa orang yang mula-mula membahaskan ruh amalan ibadat ni orang sufi, dan maqasid syariah ni adalah ruh syariat secara keseluruhan. Oleh kerana orang sufi ni yang membahaskan ruh syariat, maka Allah bagikan faqih yang sufi juga yang mula membangunkan dan memperincikan perbahasan ruh syariat ataupun maqasid syariat. So Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan asas bagi maqasid syariah adalah jalbul maslahah wa darul mafsadah, merealisasikan maslahah dan menolak mudarat di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Ghazali telah memperincikan dalam kitab Mustasfa berkenaan dengan 5 elemen yang asas agama, nyawa, akal, nasab dan harta. Pun nasab ni pun ada perbahasan, sama ada nasab semata-mata ataupun dia panggil maruah ataupun dia panggil status. So ni pembahasan yang panjang. Kemudian maknanya kita kena tahu bahawa sebenarnya hukum hakam syariat ni semuanya tujuannya nak bawa kebaikan dan keselamatan kepada manusia dan jin di dunia dan di akhirat. Bila kita faham perkara ini, maknanya bila kita faham maqasid syariah, kita akan faham bahawa betapa sebenarnya hukum hakam yang Allah letakkan tu adalah sangat baik untuk manusia, adalah sangat baik untuk kita. Bahkan kita pun tahu di dalam banyak hukum hakam ibadat ni terdapat manfaat-manfaat kesihatan, manfaat-manfaat spiritual, macam-macam lagi lah, manfaat-manfaat psikologi yang begitu banyak. Ambil contohlah yang disebut siapa yang banyak, saya ada baca terbaru ni dekat FB Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kata sembahyang 12 rakaat sama dengan senaman 30 minit. Di mana kalau kita sujud darah akan menghantar oksigen dengan lebih banyak ke otak, menyihatkan otak, menguatkan ingatan, macam-macam lah. Jadi sebenarnya hukum hakam ibadat ni semuanya adalah kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita faham tentang perkara ini, metrik-metrik hukum syariat lah yang saya tak sempat nak uraikan lah. Jadi sumber syariat adanya, kemudian daripada sumber itu dikeluarkan hukum, dan hukum itu adalah untuk mencapai objektif syariat. Antara mencapai objektif syariat ini juga adalah menyucikan jiwa. Jadi orang yang makin banyak beribadah ataupun orang yang makin banyak melakukan perintah-perintah syariat, dan kita akan faham perintah-perintah syariat ini bukan ibadat saja, dia ada ibadat, ada muamalat. Kita bayar hutang tu wajib, kita sedekah tu sunat. Yang wajib tu lebih besar pahala berbanding dengan sunat. Kita bagi nafkah tu wajib, kita zakah tu sunat. Jadi yang nafkah ni yang kalau kita belajarlah tentang martabat-martabat ibadat, arti yang paling asas sekali nafkah, kemudian bayar hutang, kemudian zakat, kemudian haji. So bila kita faham tentang perkara-perkara ini, jadi rupanya Islam datang untuk menjaga apa kita panggil sistem kekeluargaan, sistem ekonomi, dan kita akan lebih seronok ataupun mudah nak beramal dengan syariat. Kemudian
Ilmu yang ketiga yang perlu dipelajari juga untuk membina kebijaksanaan syariah adalah ilmu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni dia sebenarnya lebih dekat kepada fiqh berbanding dengan usul fiqh. Dan bila kita sebut kaedah fiqhiyah ni, kita boleh katakan dia sebenarnya adalah the general themes of Islamic jurisprudence, tema-tema umum bagi hukum hakam syariat. Jadi kalau kita tengok, bila kita sebut qawaid fiqhiyah, dia adalah satu bentuk perbahasan secara horizontal. Berbeza dengan fiqh. Fiqh biasanya dia berbentuk vertical, menegak. Qawaid fiqhiyah ni dia mendatar. So itu kalau kita belajar lah. Tapi maknanya qawaid fiqhiyah ni dia sebenarnya ada banyak ulama berbahaskan. Adakah dia fiqh ke usul fiqh? Tapi ulama itu dia lebih dekat pada fiqh. Tapi saya tak masukkan dia dalam ilmu manhaj. Kerana dia sebagai satu formula fiqh, dia mampu jadi rujukan cepat dan pantas dan membentuk kita dalam kita panggil contohnya 5 kaedah yang besar dalam qawaid fiqhiyah kubra tu, ataupun apa kita panggil major Islamic legal maxims, apa kita panggil al-umur bimaqasidiha, kemudian ad-darar yuzal, al-masyaqqah tajib taysir, yang semua yang kaedah-kaedah al-adatul muhakkamah. Jadi bila kita tengok tema-tema qawaid fiqhiyah ni, kita faham sebenarnya inilah tema-tema umum dalam hukum hakam fiqh. Menjauhi mudarat, tidak membebankan seseorang dengan sesuatu yang di luar adat kebiasaan, kemudian meraihkan adat-adat yang tidak bertentangan, kemudian asasnya adalah niat dan sebagainya. So kita ada 5 atau 6, tapi masyhurnya 5 lah, qawaid fiqhiyah qawaid fiqhiyah kubra. Sebagai ulama ditambah ihmalul kalam aula min ihmalih. Kemudian yang dalam al-ashbah wa nadhair oleh Imam Suyuti ada 40 qawaid fiqhiyah sughra. Kemudian kita ada dawabit fiqh, dawabit bagi salah satu kitab ataupun dawabit bagi bab. Jadi kita akan dapat tengok dengan adanya kaedah fiqh kubra, sughra, dawabit fiqh yang bagi bab dan juga bagi kitab, maka kita akan dapat tengok bagaimana hubungan tema-tema syariah tu daripada kecil bawah sampai ke atas, dia sebenarnya membawa kepada hukum yang tertakluk pada tema hukum yang sama, umum. Baik. Kemudian sejarah pensyariatan. Sejarah pensyariatan kita, bila kita belajar, kita akan tengok pensyariatan daripada zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat. Sahabat tu ada 104,000 orang, tapi yang berijtihad bukan semua orang, 130 saja. Kemudian yang banyak berijtihad hanyalah 7 orang, 2 orang daripada Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali, kemudian 3 Abadillah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidatina Aisyah dan juga Zaid bin Thabit. Ini adalah 7 fuqaha us-sab'ah yang paling banyak berfatwa di kalangan para sahabat. Maknanya para sahabat ni 104,000 orang, bukan semua jadi mujtahid, bukan semuanya membuat hukum. Sangat sedikit di kalangan mereka yang membuat hukum. Kadang-kadang berbeza pada hari ini setengah orang. Cepat sangat dia pula yang menghukum salahnya para ulama dan sebagainya. Kemudian kita boleh tengok zaman tabi'in, kemudian munculnya mujtahid mutlak ataupun imam-imam yang mempunyai mazhab, disandarkan pada mazhab. Kemudian kita boleh tengok tentang bagaimana posisi demografi umat Islam berdasarkan mazhab. So kita ada mazhab Hanafi 45%, Syafi'i 28%, Maliki 15%, Hambali 2%. Kemudian kita akan belajar peringkat perkembangan mazhab Syafi'i yang asasnya ada 4, marhalatul taksis, marhalatul naqal, marhalatul tahrir dan juga marhalatul istiqrar. Jadi peringkat pengasasan macam mana, peringkat penyebaran macam mana, peringkat penyaringan macam mana, peringkat pengukuhan macam mana. So bila kita faham tentang bagaimana mazhab Syafi'i ini disaring dan dibina oleh para ulama mazhab Syafi'i, maka kita fahamlah kitab mana yang nak rujuk. Ni kadang-kadang kita tengok sebahagian orang dia tak faham. Dia tak tahu bagaimana nak memahami. Dia kata kita kenapa tak nak baca kitab Imam Syafi'i, kenapa nak baca kitab-kitab zaman sekarang? Dia kata kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, Imam kata lain, ni lain. Itu sebab apa? Sebab mereka tidak memahami bagaimana ulama membina sebuah madrasah. Jadi orang yang ikut mazhab Syafi'i, dia bukan ikut Imam Syafi'i semata-mata, tidak. Orang yang ikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bermakna dia mengikut jutaan, ratusan ribu para ulama yang menjadi jambatan daripada kita sampai Rasulullah. Ada jutaan, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu ulama yang menjadi jambatan
Kerana apa madrasah atau mazhab ini bukanlah melambangkan seseorang, tetapi dia melambangkan pengembelengan ulama-ulama bertaraf aulia yang besar-besar lah, yang diiktiraf oleh para ulama, sehingga kan kita dapat menghargai, betul hanya kita lah ya Allah, Allah kekalkan kita, lahirkan kita di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan hubungan yang jelas daripada kita sampai pada Rasulullah SAW. Dan kemudian ini ada kerangka di Malaysia yang tak sempat nak bincangkan, tak apa. Kemudian kita pergi pada siasah syariah. Apa itu siasah syariah? Siasah syariah ni maksudnya pentadbiran syariah. Maksud di sini yang kita nak fokuskan, kita maksudkan di sini sunnah kepimpinan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ada sunnah-sunnah yang baginda lakukan sebagai seorang pemimpin. Jadi bagaimana baginda membuat keputusan, kemudian para sahabat ada kalanya berbeza pula dengan beliau, dengan baginda SAW. Bukan kerana mereka tidak tahu sunnah, bukan kerana mereka nak buat bid'ah, tidak, tetapi kerana macam saya katalah, mereka tahu ini adalah sunnah kepimpinan. Macam kita pun secara mudah kan, bila Rasulullah SAW pergi perang Badar kan, pada asalnya Rasulullah cadangkan tempat para sahabat berhenti untuk pasang kemah dan sebagainya, tempat yang agak jauh daripada sumber air. Dan kemudian sumber air itu tak saya kat depan. Jadi sahabat Rasulullah ni cadangkan supaya bila ditanya adakah ini wahyu, ataupun dia adalah pandangan, maka Rasul kata dia adalah pandangan. Sebab ini termasuk dalam masalah sunnah kepimpinan. Ini bukan sunnah tasyrik, tapi hakikatnya semua itu sunnah Rasulullah. Cuma bila sunnah tasyrik itu memang ada hukum pensyariatan wahyu. Sunnah kepimpinan dia adalah berdasarkan banyak faktor, kebijaksanaan, pengalaman, situasi dan sebagainya. Macam contohnya Rasulullah tanya Salman Al-Farisi, kalau orang Parsi, kalau musuh banyak kita sikit nak buat apa? Saya nampak Salman Al-Farisi kata, kita tak buat khandak lah, kita buat parit. Rasulullah pun suruh buat parit ketika kita panggil berperang dengan musuh yang ramai. Baik, maka di sana sebab tu kita tengok kenapa siasat syariah ni adalah untuk mencapai maqasid syariah yang kita sebut tadi. Kemudian dalam ciri syariah Islam ni ada yang dikatakan sebagai dinamik dan luas, iaitu meraihkan perubahan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Contohnya macam Ihya'ul Mawad. Ambil contoh Ihya'ul Mawad. Zaman Rasulullah dulu, siapa yang pergi mana-mana tanah yang terbiar, kemudian dia usahakan tanah tersebut, maka dia yang berhak mendapat tanah tersebut. Walaupun kemudian berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah orang yang nak meneroka tanah ni perlu dapat izin pemerintah ataupun tidak? Mazhab Hanafi kata perlu dapat izin pemerintah. Mazhab Syafi'i kata tak perlu dapat izin pemerintah. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, memang kalau kita nak teroka tanah tanpa izin pemerintah, habislah. Orang akan teroka habis. Hutan simpan orang akan teroka habis. Alam akan hancur. Jadi perlunya ada siasah syariah yang menghalang orang daripada suka-suka kita panggil Allahumma salli alaihi wasallam meneroka tanah-tanah di dalam hutan dan sebagainya untuk menjaga keseimbangan alam dan sebagainya. Kita pun semua tahulah bab perkara ni. Begitu juga dengan masalah contohnya zaman Rasulullah bila para sahabat minta, ya Rasulullah, sa'ir lana, ya Rasulullah, tetapkan harga bagi kami. Rasulullah kata, aku nak jumpa Allah tanpa ada menzalimi sesiapa pun. Kalau aku letak harga tinggi sangat kan, ni maksudnya uraian ni saya urai ni. Kalau harga tinggi sangat, ia menzalimi pembeli. Kalau harga rendah sangat, ia menzalimi penjual. Jadi Rasulullah tak nak meletakkan sebarang harga. Kenapa? Kerana pada zaman Rasulullah itu perubahan harga berlaku disebabkan perkara yang natural, bukan pengkhianatan daripada apa kita panggil orang ahli-ahli perniagaan. Tapi zaman sekarang kemudian ulama bahas kalau dibenarkan pemimpin untuk menetapkan harga bagi sesuatu barang, kerana kalau ada unsur-unsur eksploitasi atau manipulasi, apa kita panggil hoarding, ihtikar, sorok barang dan sebagainya, ataupun apa-apa sajalah unsur-unsur yang melibatkan kezaliman dan pengkhianatan, maka dibenarkan untuk kita menetapkan harga. Walaupun seolah-olah zahir ni macam bertentangan dengan apa yang Rasulullah buat. Rasulullah tak diminta tidak buat, tapi para ulama kemudian datang membenarkan pula. Macam tu juga tentang kisah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang membunuh 7 qisas an-nafs bin nafsi.
disebut dalam Quran, satu nyawa dengan satu nyawa. Jadi mereka bila nak membunuh seseorang pada zaman Umar, mereka kata kalau seorang bunuh seorang, nanti kena kisos. Why not kita 7 orang ramai-ramai kita bunuh seorang? Jadi mereka menyangkakan bahawa mereka takkan dihukum bunuh. Kata Sayyidina Umar, tak ada. Kalau satu son'a ni bunuh satu orang, aku akan laksanakan hukum kisos kepada satu son'a ni, satu daerah ni. Sebab dalam Al-Quran pun ada isyarat ni, siapa yang menghidupkan satu nyawa seumpama menghidupkan seluruh manusia, siapa yang membunuh satu nyawa seumpama membunuh semua manusia. Jadi sebenarnya dia panggil qatlul wahid bil jamaah ataupun qatlun nafsi bil jamaah, menjatuhkan qatlul jamaah bil wahid, menjatuhkan hukuman bunuh kepada ramai orang walaupun dia membunuh satu orang. So siapa yang belajar fahamlah kan macam mana. Banyak lagi contoh-contoh yang tak sempat nak dibincangkan lah pada petang yang berbahagia ini. Dan di sana ada beberapa komponen asas siasat syariah. Kita kena tengok what is the reality, kemudian kita tengok muazanat. Kalau dalam ekonomi kita ada dipanggil cost and benefit analysis. Bila kita nak buat satu projek ataupun kita nak buat apa-apa pembangunan, kita kena buat dipanggil feasibility study. Dalam feasibility study tu ada cost and benefit analysis. Kemudian ada fiqh aulawiyat, itu prioritizations. Kita ada sumber yang terhad, kita siapa yang kita nak dahulukan, apakah dalam hukum pun mana yang nak kita panggil didahulukan dan sebagainya. Kemudian kalau kita nak mengubah masyarakat ataupun nak melakukan dakwah, terutamanya contohnya mu'alaf, so macam mana nak bersedikit nak kita panggil memperkenalkan pendekatan pelaksanaan hukum pada mereka. Bahkan kita dapat tengok perbezaan di antara Sarawak dan juga Sabah berbanding dengan Semenanjung. So mungkin pendekatan perlu ada perbezaan dan sebagainya lah. Jadi bila nak melaksanakan sesuatu hukum tu mesti ada kebijaksanaan, meraihkan perubahan-perubahan yang berlaku. Contohnya dalam perbankan Islam lah kita boleh tengok. Dulu guna bank inah, sekarang dah tak guna bank inah. Dulu ada kontrak-kontrak yang disebut sebagai kontroversi digunakan, tapi sekarang dah tak digunakan. Dan ada beberapa lagi polisi-polisi yang dulu tak diperkenalkan, kemudian diperkenalkan. Jadi banyaklah. Kemudian kita kena tengok fiqhul ma'alat. Bila kita buat satu hukum, apakah implikasi yang akan berlaku? Adakah akan menyebabkan orang melihat Islam sebagai agama yang keras, agama yang tidak beradab ke, ataupun akan menyebabkan kerosakan yang besar pada alam ke dan sebagainya. Kemudian ada kalanya kita meraihkan keperluan golongan-golongan minoriti. Islam di Jepun macam mana, Islam di kita panggil orang yang di negara yang tak ramai Muslim, macam mana mereka nak mengamalkan Islam tu. Ada pembahasan dia dan seterusnya lah tuan-tuan. Maka kalau kita tengok zaman sekarang ni, contohnya macam kewajipan ikut kursus kahwin, kewajipan HIV test, mengharamkan pemburuan. Dalam Al-Quran kata Allah jadikan semuanya untuk manusia. Siapa yang kenapa kamu kerajaan boleh haramkan memburu daripada bulan 6 sampai bulan 9 ke, ataupun tahun ni bulan ni tak boleh memburu ni, bulan ni tak tangkap ni. Seolah-olah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak. Dia bukan menghalalkan, tapi dia menyusun supaya alam ini seimbang dan tak musnah. Kemudian mengharuskan pembedahan mayat, kemudian dan macam-macam lagi lah. Secara mudah lagi, nak mudah lagi, contoh siasat syariah ni apa? Lampu isyarat. Lampu isyarat. Kalau cari dalil, kalau nak cari dalil hadis tentang lampu isyarat, memang tak jumpa lah. Lampu merah kena berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning tu kena bersiap sedia untuk berhenti. Tapi kenapa ada lampu hijau? Bahkan siapa langgar lampu merah kena denda dan sebagainya, kesamaan. So ini semua adalah satu bentuk siasat syariah. Satu bentuk siasat syariah untuk menjaga nyawa. Kalau tak ada lampu isyarat, habislah, sangat berbahaya. Dan kalau tak ada syarat lesen, semua orang beli kereta, asal beli kereta je boleh buat tanpa perlu ada lesen, pun akan membahayakan dan sebagainya. So itu secara mudah lah. Jadi bila kita faham tu, kita faham, oh luasnya syariat Islam ni. Sampaikan lampu isyarat pun ada asasnya dalam perbahasan syariah. Ya memang. Syariah merangkumi seluruh bidang kehidupan, dan siapa yang faham syariah, dia akan bijaksana dalam hidup ni. Itu yang kita nak tekankanlah. Okay, baik. Jadi itulah sekadar ni. Minta maaf saya ambil masa lebih sikit, 5-6 minit ni. Moga-moga apa yang dikongsikan ni dapatlah memberi sedikit kefahaman yang mana boleh membantulah khususnya pihak akli dan nakli apabila nak membina modul pengajaran dan memperkasakan kefahaman syariah
di USIM ni, antaranya mungkin boleh pertimbangkan tajuk-tajuk ni, dan kalau saya nak tambah satu lagi mungkin boleh pertimbangkan Hukam Syariah, tadbir urus syariah juga. Bagaimana tadbir urus syariah ni dilakukan di institusi-institusi seperti kerajaan. USIM baru nak start. Jadi macam mana boleh dibincangkan dan sebagainya lah. Sedikit lah daripada saya. Okey, terima kasih, dan saya stop sharing lah. Macam mana stop sharing ni? Boleh tekan stop. Stop share. Okey. Okey, terima kasih Doktor. Seterusnya saya buka kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan yang hendak diajukan, silakan, ada yang nak tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Abdullah. Syafi'i dari Wakaf An-Nur. Okey. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Nak tanya tentang dari sudut maqasid syariah, dari segi kepelbagaian kan, dari segi pelaksanaan maqasid syariah sekarang ni, di mana-mana lah, sama ada di institusi ataupun di organisasi, ada tak timbul kepelbagaian? Maksudnya ini maqasid syariah versi company ini maqasid syariah versi institusi ini, ataupun diseragamkan ataupun diselaraskan, ataupun memang ada dia punya standard dia? Baik, bila nak melaksanakan apa kita panggil maqasid syariah di dalam organisasi, dia ada beberapa pendekatan lah. Memang kerangka umumnya kita kata boleh sama, tetapi dalam perinciannya mungkin berbeza-beza. Maknanya mungkin setengah-setengah institusi mungkin komponen dia punya weightage lah, kita kata pemberat untuk agama mungkin lebih kuat daripada pemberat untuk harta. Tapi macam contohnya Wakaf An-Nur ni, pemberat untuk harta mungkin lebih besar daripada pemberat yang lain lah. Cuma cara nak aplikasinya antara yang saya nak, sebab saya punya master memang berkaitan dengan maqasid syariah dan aplikasinya, kita menjadikan dia sebagai projek apa kita panggil evaluation approach. Cara kita nak menilai, contohnya ginilah, kita kata kalau kita kata satu kawasan tu nak bina sekolah ke nak bina masjid, contohnya nak bina sekolah ke nak bina masjid. So dua-dua ni adalah apa kita panggil bersepakat dengan maqasid. Tapi kalau kita punya sumber ekonomi terhad, nak buat apa? Jadi masjid ni lebih kepada menjaga agama dan sekolah ni lebih kepada menjaga akal. So menjaga agama tu lebih tinggi daripada menjaga akal. Tapi adakah semestinya begitu? Tidak juga, kita kena tengok pemberat yang lain pula. Kita kena tengok pemberat yang lain juga. Jadi dengan menggunakan kerangka maqasid ni, biasanya kita boleh sampai kepada quantitative value. Kita boleh sampai kepada nilai kuantitatif, sebab kita pun tahu maqasid ni nilai dia nilai kualitatif. Jadi tak ada. Tapi kalau kita boleh quantifykan dia menggunakan pemberat-pemberat, dan kemudian kita at the end kita, maknanya bila kita buat analisis, kita bukan hanya semata-mata berdasarkan kita pun tahu bila projek sekolah dengan projek masjid, it is not about financial profit, it is about economic profit. Dan kalau kita tambah lagi elemen maqasid, kita akan kata this is about also maqasid based profitability. It's not only economic profitability ataupun financial profitability. Ya, jadi kerangka umum dia sama, tapi perincian dan pemberat dia mungkin berbeza-beza mengikut institusi. Ya. Terima kasihlah hadir. Okey, ada soalan lagi? Jika ada satu soalan yang boleh diajukan. Kalau tengok dekat chat ni ada soalan. Assalamualaikum Doktor. Boleh Doktor kongsikan disiplin atau panduan berkenaan keperluan talfiq mazhab dalam isu-isu syariah semasa? Ya. Isu mazhab talfiq ni ada mazhab yang ketat, ada mazhab yang longgar. Tapi mazhab Maliki agak longgar dalam perkara ni. Tapi secara mudahnya saya ambil apa yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami lah. Sebenarnya kita kena faham, talfiq ni bukan benda mudah lah. Talfiq ni bukan benda mudah. Maksudnya ialah orang yang nak talfiq ni, pertama dia kena tahu banyak mazhab. Itu satu. Bukan mudah lah. Satu. Yang kedua, Ibn Hajar Al-Haytami ada menyebut, ditakuti talfiq yang haram itu adalah melakukan ibadah yang tidak sah dalam mana-mana mazhab. Dan talfiq di situ takutnya bukan disebabkan hajat ataupun darurat, tetapi lebih kepada tatabu'u khas.
Bukan orang tu memilih-milih kepelbagaian pandangan ni untuk kerana hajat dan darurat, tapi lebih kepada untuk memilih apa yang sesuai dengan nafsu lah. Apa yang sesuai dengan nafsu. Dia panggil tatabuk mukhas. So disebut oleh Imam Ibn Haytami, talfiq yang haram itu adalah talfiq yang kita panggil mendatangkan amalan yang tidak sah dalam mana-mana mazhab itu. Kemudian disebut juga talfiq yang dilakukan itu adalah talfiq yang tidak kita panggil yang tidak dilakukan kerana hajat, tetapi lebih pada bermain-main. Bermain-main dengan keluasan syariat. Jadi orang yang begini disebut syar'u ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah. Sampai nak perkara wajib tak wajib, ini tak wajib, kita ambil pandangan tak wajib. Qada tak qada, kita ambil pandangan tak qada. Akhirnya ulama kata siapa yang mengikut rukhas ulama maka akan tercabut agamanya. Jadi tak ada amalan dah, semua benda tak wajib, akhirnya semua benda tak payah qada. Akhirnya semua benda tak wajib buat. So berhati-hatilah dalam perkara ini. Cuma kalau talfiq pada perkara-perkara yang tidak melibatkan sah batal, so itu kita panggil tak ada masalah sangatlah. Tapi kalau melibatkan sah batal, contohnya masalah sentuh laki perempuan, ataupun kita panggil masalah membaca bismillah. So kita kena faham, khilafiyah ni ada khilafiyah keras, ada khilafiyah sederhana dan khilafiyah lembut. Khilafiyah keras ni yang kita kena hati-hati. Maksudnya hukum antara batal dengan tidak batal, antara haram dengan halal, itu khilafiyah keras. Kalau antara hukum antara sunat dengan wajib ataupun itu sederhana lah. Tapi kalau antara sunat dengan sunat, itu khilafiyah ringan. So tak melibatkan sah batal. So kita kena hati-hati juga. Jadi bukan talfiq ni memang kita panggil bukan benda yang mudah. Benda mudah. Kalau saya nak bagi contohnya orang semayang. Dia lepas semayang, ambil wuduk, dia sentuh isteri dia picit jerawat dia, lepas tu dia semayang. Akhirnya semayang ni tak sah di sisi mana-mana mazhab. Syafi'i kata, you semayang tak ada wuduk sebab you dah sentuh isteri, batal. Hanafi kata, you picit jerawat, keluar darah daripada badan. Apa yang darah keluar daripada badan membatalkan wuduk di sisi mereka. Mazhab Maliki kata, wuduk you tak sah sebab you tidak menggosok-gosok. Hambali kata, you tak sah lah sebab you banyak benda, you tak tinggal tak basuh, kepala tak basuh saya penuh dan sebagainya. So akhirnya solat dia tu tak sah dalam mana-mana mazhab. Jadi sebab tu kita kata, bila kita tahu sah dan batal solat ni, ibadat kita, sah tu di sisi siapa? Bukan di sisi kita sebab kita tak layak. Di sisi ulama muktabar. Dan ulama muktabar itu mengistihadkan berdasarkan sisi syariat. Jadi kita tak layak nak menentukan syarat sah batal. Sebab tu kita ada reference kita, ulama, dan ulama merujuk kepada sumber-sumber hukum syar'i. Ya, baik, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Ada soalan lagi ke? Jika ada yang masih tanya, okey silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Okey, Dr. Abdullah. Saya Dr. Mahidi. Minta izin nak tanya soalan tentang maqasid ni, maqasid syariah ni, interest dia ke arah pembentukan indeks lah, sama ada dalam bidang Islamic banking ataupun dari bidang siasat syariah pun sendiri, dari makro sebuah negara pun banyak je pihak yang ingin membentuk maqasid indeks. Cuma sekarang ni saya nak tengok, saya nak faham bagaimana kita nak menisbahkan kepada juzuk-juzuk yang sepatutnya lah. Maknanya kalau Islamic banking begini, kalau dari segi makro negara begini pula dan sebagainya. Ya, betul. Padahal asas dia akhirnya kepada yang 5 tu yang saya macam confused nak faham kerangka tu. Betul. Minta penjelasan lah. Terima kasih. Ini okey, baik. Kita kena faham bahawa maqasid syariah ni ada yang ammah khas, ada yang khas kulli, ada yang juz'i ataupun khas. Jadi yang banyak dibincangkan oleh para ulama kebanyakannya adalah maqasid kulli. Maqasid kulli. Jadi memang untuk kita menentukan dalam pembinaan indeks ke ataupun dalam pembinaan penilaian dan sebagainya, memang perlu merujuk kepada ahli kepakaran dalam bidang tersebut. Okey, dan ahli kepakaran kata contohnya kita kata dalam ekonomi kan 3 yang penting. Apa dia? Inflation, employment dengan GDP. Contohnya lah, ataupun output production. Productivity. So bagi mereka ini yang penting. So kita tengok pula dari segi
apa kita panggil maqasid syariah dari segi harta, ekonomi dan sebagainya. Adakah ini yang penting? Kita kata dalam Islam antaranya yang paling penting adalah dipanggil tauzi'i, distribution of wealth. Okay, sebab tu ekonomi Islam ni dipanggil sebagai al-iqtisad tauzi'i, distributive economy. So kita tidak hanya melihat kepada inflation, kita tak hanya melihat kepada employment, kita tak hanya melihat kepada productivity, kita juga melihat kepada dia punya distribution of wealth. So maknanya itu yang kita katakan memang perkara ni terbuka, ijtihadi, maksudnya masih boleh dibincangkan, ditentukan oleh pakar-pakar dalam bidang dan disahkan oleh ahli-ahli syariah bahawa perkara tersebut adalah apa kita panggil penting dalam mencapai maqasid syariah. Baik. Kemudian yang saya nak komen sikitlah berkenaan dengan indeks ni minta maaf. Kita kebanyakan indeks yang kita bangunkan sebelum ni sebenarnya bukan indeks kita panggil, dia lebih pada indeks persepsi. So indeks persepsi ni lah, indeks tu dibuat dengan menghantar apa kita panggil penilaian itu kepada orang-orang kepakaran dan mereka yang menilai, kemudian daripada penilaian mereka tu dibuat indeks. So sebenarnya itu ialah indeks persepsi. Indeks yang lebih tepat sebenarnya kalau kita dapat tahu kita panggil dia punya data-data dia. Data-data ni di mana? Kalau kita kata distribution of wealth, dekat mana data dia? Inflation, data dia kat mana? Jadi bukan kita ambil daripada persepsi seseorang, kita ambil daripada data yang ada dalam ekonomi. So itulah data yang lebih tepat sebagai pengukur, bukan pengukur maqasid syariah, bukan pengukur persepsi. So yeah, memang betul lah. Bagi saya memang penting maqasid syariah ni sebenarnya memang perbahasan mungkin sebagian ulama dah luaskan lagi kan, bukan sahaja kepada yang 5 elemen ni, tapi juga kepada contohnya keseimbangan alam, apa kita panggil sustainability, kelestarian dan sebagainya. So itu juga antara, sebab kalau Dr. Mahdi pun tahulah orang bidang ekonomi the sustainable rate of growth, kadar pertumbuhan yang lestari disebut oleh sebahagian ahli ekonomi, dia panggil between 2 and 3%. Nah, saya lupa apa nama perempuan yang buat kajian tu, tapi dia kata sustainable rate of growth dalam ekonomi yang tidak merosakkan alam adalah sekitar 2 hingga 3%. That is the sustainable rate of growth. Dan bila kita tengok between 2 and 3% is like the rate of zakat lah. 2.5% is between 2 and 3. So sebenarnya rate of zakat rate ni bukan sahaja untuk pengukur harta kekayaan, tapi dia juga adalah pengukur untuk economic growth. So subhanallah, mungkin perbahasan-perbahasan ni akan muncul lah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdullah Jalil dan yang bertanya soalan. Topik yang sangat menarik lah, dan topik ni memang sangat penting lah untuk kita semua ketahui. Okey, jadi saya tutup sesi soal jawab memandangkan masa pun kita dah tamat dan masa untuk sesi soal jawab pun dah tamat. Jadi saya simpulkan daripada topik hari ini, pentingnya kelima-lima apa kita sebut tadi, 5 ilmu bagi membentuk kebijaksanaan syariah ni, yang mana kelima-lima tadi kita lihat dalam syariah intelligence ni adanya usul fiqh, tarik al-tashri', siasah syariah, kawaid fiqhiyah dan maqasid syariah. Pentingnya kita tahu kelima-lima ni untuk kita membentuk kebijaksanaan dalam syariah lah. Jadi saya kira setakat ini sahaja topik kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Abdullah Jalil menerima jemputan dari kami pihak Kalam Mufiq dari Pusat Pengajian Teras untuk membentangkan topik yang semoga memberi manfaat lah kepada kita semua, para pensyarah dan para pelajar semua. Sekian, saya tutup majlis hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali terima kasih atas